Kita baca surah An-Nas sama-sama dan kemudian barulah kita akan tafsirkan sedikit tentang surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jadi ini berkenaan tentang surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas ini adalah surah dipanggil khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang masyhurnya dia adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Surah yang diturunkan di Makkah. Jadi surah Qul a'udzu birabbin nas, apa maksud dia? Katakanlah olehmu wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung aku berlindung birabbin nas, dengan kepada Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut tiga kali. Allah menyebut tiga kali sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Falaq minggu lepas dia cuma menyebut sekali saja, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah oleh Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai falak, yang menguasai subuh, menguasai fajar. Kemudian daripada kejahatan apa yang diciptakan dan segalanya. Dalam surah An-Nas dia cerita tentang Allah menceritakan tentang sifatnya tiga kali, kemudian barulah Allah sambung min syarril waswasil khannas, daripada satu sifat saja, iaitu sifat daripada kejahatan waswas, bisikan-bisikan syaitan yang al-khannas, yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana memberi waswas, membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi dalam surah An-Nas dia menyebut Allah menyebut dengan sifat Allah sebanyak tiga kali. Pertama dengan Rabbin Nas, iaitu Tuhan manusia, Rabb, iaitu mentadbir kepada manusia. Yang kedua Malikin Nas, raja manusia. Yang ketiga Ilahin Nas, iaitu sembahan manusia. Apa bezanya dengan surah Al-Falaq? Surah Al-Falaq menyebutkan sekali sahaja, tetapi kejahatan dalam surah An-Nas adalah satu sahaja, iaitu bisikan-bisikan atau waswas, waswas daripada syaitan, yang mana menyusup masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia. Adapun yang surah Al-Falaq menyebut tentang banyak, antaranya kejahatan apa yang dicipta, kejahatan malam, kejahatan ahli sihir, kejahatan orang yang berhasad. Ada berapa tu?
Satu, dua, tiga. Salam. Ada tiga. Ada tiga kejahatan. Adapun surah An-Nas dia cerita tentang satu kejahatan sahaja, iaitu kejahatan was-was. Sebab surah Al-Falaq dia menceritakan tentang kejahatan luaran, kejahatan malam. Malam yang mana apabila menjelma, apabila datang, maka segala macam kejahatan ada di situ. Daripada kejahatan manusia, pembunuhan dan sebagainya, banyak berlaku waktu malam. Kejahatan benda-benda yang lain yang menyakiti manusia, daripada jin, daripada manusia, daripada jin yang mana dalam hadis yang lain Nabi SAW suruh jaga anak-anak supaya kena masuk dalam rumah sebelum waktu maghrib. Sebab apa? Sebab di sana ada syaitan-syaitan yang berkeliaran untuk mencari tempat tidur mereka. Dan juga kejahatan binatang berbisa yang tak nampak waktu malam. Binatang berbisa kebiasaan dia akan datang pada waktu malam, dia akan aktif waktu malam. Dia akan aktif pada waktu malam. Mana kejahatan-kejahatan itu sebenarnya kejahatan luaran. Dan juga kejahatan para penyihir, ahli sihir, yang mana ketika mana dia nak sembuh, dia nak ketika mana dia nak hembus pada tali pemintal itu adalah pada waktu tengah malam. Dan juga kejahatan macam kelab-kelab maksiat, disko dan sebagainya beroperasi pada waktu malam. Segala macam perzinaan dan sebagainya. Dan juga kejahatan orang yang berhasad. Berhasad, dia akan pergi ke dukun bomoh dan dia akan minta suruh buat sihir dan seumpamanya. Semua ni kejahatan-kejahatan luaran. Adapun surah An-Nas dia menceritakan tentang kejahatan dalaman. Benda-benda yang mana boleh merosakkan jiwa manusia. Iaitu was-was. Was-was kalau dalam fiqh dia tidak maksudnya akan menjadikan orang tu jadi susah. Dia akan kata soal aku ni sah ke tak sah, sah ke tak sah, sah ke tak sah. Mandi wajib ni sah ke tak sah. Sebab ada was-was. Tapi was-was dalam ibadah ataupun dalam perkara-perkara dalam berkait dengan fiqh, dia lebih kepada isu sah batal ataupun hanya sekadar mainan. Tapi bila mainan syaitan ini dia masuk ke dalam akidah, misalnya syubhat-syubhat yang masuk dalam akidah dengan syubhat, iaitu racun-racun, panahan-panahan iblis, yang mana menyatakan bahawasanya siapakah yang menciptakan Allah, adakah Allah ada syak dan sebagainya. Bagaimana kita nak kenal Allah, macam mana kita nak beriman dengan Allah, macam mana kita boleh beriman dengan benda yang tak nampak, dan sebagainya. Benda-benda syubhat yang masuk yang boleh merosakkan keimanan seseorang, boleh merosakkan keimanan seseorang. Dalam fiqh jelas, dia hanya sekadar dia tak rosakkan ibadah tu, hanya just dia mengganggu. Contoh, kalau orang yang ada was-was, orang ada was-was, kalau di solat tu, kadang-kadang kita dah habis rakaat, dah habis salam, dia masih lagi takbiratul ihram. Dia was-was kat takbiratul ihram dia, Allahu Akbar, masuk tak masuk, niat masuk tak masuk, was-was. Ataupun kalau wuduk dan sebagainya, kadang-kadang dah habis berkolah-kolah, tapi still dia rasa masih tak sempurna lagi. Tapi untuk was-was dalam hanya sekadar macam tu, maksudnya dia dahsyat juga, tapi dia tak sedahsyat dalam akidah. Tapi kalau was-was tu masuk, contoh pendakwah Kristian masuk, dia tanya soalan-soalan dalam Quran dan sebagainya, yang mana orang Islam yang mana tak ada ilmu pengetahuan, dia akan jadi syak. Kristian ni betul ke salah? Macam betul. Dia akan jadi macam, dia akan masuk syubhat-syubhat tersebut. Was-was. Dia mula was-was dengan keimanan dia. Dia mula was-was dengan
pendirian dia yang selama ni dia pegang teguh. Dia mula was-was dengan pendirian dia, keimanan dia. Seperti mana golongan-golongan yang mana sehingga dia tahap tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ateis. Boleh sampai satu tahap dia boleh tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana belajar ilmu falsafah dan cuba nak kaji falsafah dia suka ketuhanan dan sebagainya, menyebabkan akhirnya was-was masuk dan langsung was-was masuk dalam keimanan. Sedangkan dalam isu iman, kalau kita syak tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, automatik hilang keimanan kita. Maksudnya kena terbatal syahadah, wajib untuk mengucap balik syahadah itu sendiri. Tapi kalau syubhat itu tak dibuang, was-was ataupun syubhat itu tak dibuang, maka dia akan meresap masuk dan dia tak boleh nak dibuang. Dia tak boleh nak dibuang seperti mana mudahnya untuk buang benda-benda sihir, benda-benda ain, benda-benda binatang berbisa dan sebagainya. Benda-benda luaran berbanding benda-benda yang masuk dalam hati, sebab dia masuk dalam hati. Sebab itulah Allah menyebut ini 3 kali, kemudian menyatakan apakah sifat dia, itu sifat bisikan daripada mana? Minal jinnati wan nas. Maksudnya daripada jin dan juga manusia. Maksudnya syaitan itu bukan hanya sekadar daripada jin. Syaitan itu juga berupa daripada kalangan manusia. Manusia yang menghantar syubhat pada dia. Mungkin buku-buku yang dia baca, penulis-penulis tu hantar syubhat pada dia, sehingga menyebabkan dia jadi was-was dan sebagainya. Itu menyebabkan akhirnya boleh tergelincir akidah, dan akhirnya boleh seperti mana ialah seperti kita tahu ada golongan liberal yang mana walaupun dia otak jenis sampai jadi peguam, tetapi boleh kata Allah Ta'ala itu tak ada dan Tuhan daripada getaran dan sebagainya. Satu perkara yang tak logik bagi orang manusia biasa, tetapi logik bagi dia. Sebab apa? Masuknya syubhat tersebut. Jadi kita doa kepada Allah SWT. Sebab itulah Allah suruh kita, antara yang sunnahnya adalah baca surah Al-Falaq, surah An-Nas ni, dan juga empat kul ni, iaitu selepas solat fardu dan juga ketika tidur dan sebagainya. Bukan hanya sekadar baca, tetapi untuk menghayati. Yang pertama adalah kejahatan daripada sudut luaran. Yang kedua, Allah suruh kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan daripada sudut dalaman. Bila mana ada benda-benda ni cuba masuk syubhat, Nabi kata, jikalau kamu berfikir tentang seorang tu dia berfikir tentang tentang Allah SWT, nanti dia akan sampai satu tahap dia akan kata, adakah adanya Allah Ta'ala? Kemudian kita kata, qul amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian aku istiqamah. Maksudnya stop sampai situ. Sebab sebab kalau kita lebih daripada itu, maka dia akan jadi syubhat dan juga masuk dan juga akhirnya sehingga menggadaikan kepada akidah kita. Jadi cukup sekadar ini untuk 2 surah ini. Dan surah ini amatlah disuruh kepada kita, diperintah kepada kita untuk diamalkan dalam setiap solat fardu, lepas solat fardu, dan juga lepas ketika nak tidur dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah menjauhkan kita daripada 2 perkara ini, iaitu perkara kejahatan dalaman dan juga kejahatan luaran.